Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Nabiha binti Zulkifli dan saya akan menerangkan serba sedikit tentang riba. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul lazi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا برحب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ولا تظلمون ولا تظلمون Sadaqallahul Azim. Ayat 275 membawa maksud orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ayat ini dia membawa maksud orang-orang yang sudah terbiasa dengan mengambil keuntungan daripada riba tidak akan pernah merasa cukup. Mereka akan semakin terus jual beli yang melibatkan riba. Bagi mereka, dengan menggunakan riba itu adalah salah satu cara bagi mereka untuk cepat kaya. Jadi apabila seseorang itu dia telah bertaubat, maka hasil-hasil riba itu Allah telah memberikan mereka untuk menggunakannya. Dan perkara itu juga terserah kepada Allah sama ada Allah akan mengampuninya atau tidak. Tetapi sesiapa yang sudah tahu bahawa mengambil riba itu haram, mereka akan menjadi penghuni neraka untuk selamanya. Ayat 276 pula membawa maksud Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Ayat ini membawa maksud Allah mengharamkan riba dan segala hasil yang datang daripada riba. Dan Allah menggalakkan agar semua manusia untuk bersedekah. Hal ini kerana dengan bersedekah Allah akan menggandakan harta seseorang itu dengan lebih banyak lagi dan harta tersebut mendapat keberkatan daripada Allah berbanding dengan harta yang diperoleh daripada melakukan riba.
Dan Allah tidak menyukai orang yang selalu berbuat dosa dan tidak cuba untuk mengubah diri mereka sendiri untuk menjadikan diri mereka itu lebih baik. Ayat 277 pula membawa maksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan solat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ini dia membawa maksud setiap orang yang beriman yang melakukan amal kebaikan, yang mendirikan solat dan menunaikan zakat, Allah akan memberikan ganjaran kepada mereka, iaitu dengan mereka akan memperolehi pahala, dan Allah juga akan memberikan ganjaran kepada mereka dengan memberikan ketenangan kepada hati mereka dan mereka tidak akan merasa kekhawatiran dengan setiap apa yang mereka lakukan, kerana mereka percaya bahawa setiap amal kebaikan yang mereka lakukan akan mendapat pahala yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ayat 278 membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisi riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Ayat ini sepertinya Allah telah mencabar orang-orang yang telah melakukan riba. Allah mencabar mereka untuk meninggalkan riba dan bertakwalah kepada Allah jika mereka benar-benar orang yang beriman. Hari ini kerana apabila mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan ganjaran yang besar kepada mereka. Dan jika mereka tetap mengambil riba, Allah akan melaknat mereka. Pada ayat 279 pula membawa maksud, maka jika kamu tidak melaksanakannya, meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok asal hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya, yang ini dirugikan. Jika kita lihat pada zaman Rasul dahulu, orang-orang yang mengamalkan riba ini, Allah dan Rasul akan memerangi mereka, iaitu dengan akan berlakunya perang di antara mereka. Mungkin pada masa sekarang Allah akan memberikan balasan kepada mereka dengan cara yang berlainan. Mungkin dengan memberikan mereka hati yang tidak tenang dan membuatkan mereka tidak akan merasa aman dengan segala apa yang mereka lakukan. Dan jika mereka bertaubat daripada pengambilan riba, Allah akan memberikan harta cukup dan mereka tidak akan merasa dianiaya dan pula tidak akan dianiaya, yang ini dirugikan. Dari segi bahasa, riba bermaksud lebihan atau bertambah. Ia juga boleh ditakrifkan sebagai sebarang bentuk tekanan yang melibatkan transaksi atau pinjaman. Riba merangkumi dua jenis, iaitu riba buyun daripada pertukaran barangan ribawi dan riba duyun melibatkan hutang. Riba buyun merupakan riba yang terhasil daripada transaksi jual beli barangan ribawi. Ia melibatkan ketidaksamaan masa, berat atau kuantiti barangan tersebut. Riba ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu riba nasab. Ia akan berlaku sekiranya dua barangan ribawi yang ditukar dilakukan secara tangguh, yang ini bukan pada masa akad. Bertangguh boleh difahami mengikut dua situasi. Situasi yang pertama, ambil emas pada hari ini dan membuat bayaran pada keesokan harinya atau pada satu hari yang ditetapkan. Situasi yang kedua, membeli emas menggunakan konsep bayaran ansuran selama sebulan atau lebih. Contohnya, Ashikin membeli sebentuk cincin emas daripada Habib Jewels secara bertangguh. Yang kedua ialah riba al-fad. Riba ini terjadi apabila dua barang ribawi yang ditukar tetapi berbeza berat atau kuantitinya. Sebagai contoh, seseorang itu menukarkan 11 gram emas jenis 916 dengan 12 gram emas jenis 999.
Perbezaan berat ini merupakan riba kerana dalam kaedah pertukaran barangan ribawi, kualiti barangan tersebut tidak memberikan kesan kepada hukum. Jenis riba yang kedua ialah riba duyun. Riba duyun merupakan riba yang terjadi disebabkan hutang, di mana apabila terdapat lebihan yang dikenakan ke atas hutang dalam tempoh perjanjian pinjaman tersebut. Ia terbahagi kepada dua pecahan, iaitu riba al-qard. Berlaku apabila cas tambahan dikenakan ke atas hutang pada awal tempoh perjanjian berlaku. Contohnya, Ali meminjam RM200 kepada Martin. Akan tetapi, Martin menyatakan bahawa Ali perlu membayar semula wang yang dipinjamnya berjumlah RM250 Malaysia. Maka, RM50 Malaysia itu merupakan riba al-qard. Yang kedua, riba al-jahiliyah. Berlaku apabila peminjam dikenakan lebihan cas pada sebab kegagalan untuk melunaskan jumlah pinjaman pada tempoh yang ditetapkan. Dengan kata mudahnya, cas yang dikenakan selepas habis tempoh perjanjian. Contohnya, Adib meminjam RM100 daripada Ahmad dan dikehendaki untuk menyelesaikan hutang tersebut 1 bulan dari sekarang. Akan tetapi, sekiranya Adib gagal untuk melunaskan hutangnya kepada sebelum tempoh 1 bulan yang ditetapkan, maka Adib dikehendaki untuk membayar RM120. Lebihan RM20 yang dicas oleh Ahmad merupakan riba jahiliyah. Sekarang kita akan lihat contoh riba dalam keuangan Islam. Di sini terdapat 2 contoh senario. Senario yang pertama, Encik Ahmad memohon pinjaman RM100,000 daripada bank konvensional dan dikehendaki membayar balik RM180,000. Oleh itu, nilai baki hutang primer bernilai RM80,000 itu ialah riba. Bagi yang kedua, Encik Ahmad meminjam RM10,000 yang mesti dijelaskan sebelum 31 Mac. Encik Ahmad menghadapi kesukaran dan meminta dilanjutkan tempoh pembayaran balik. Penggal baharu itu berlangsung sehingga 30 April, tetapi jumlah bayaran dinaikkan kepada RM10,500. Jadi, tambahan RM500 yang dikenakan ialah riba. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.